Okey, dalam video yang ini kita akan cuba tengok pasal prinsip kepada momentum. Okey, tapi bahagian yang explanation untuk soalan 4 markah ni. Maksudnya penerangan lah macam mana prinsip keabadian momentum boleh bukan terjadi, macam mana situasi, menerangkan situasi yang berkaitan dengan prinsip keabadian momentum. So kita akan tengok 2 contoh lah. Tapi sebenarnya walaupun kat sini kita tengok 2 contoh je, tak kira lah soalan apa pun, biasanya kalau prinsip keabadian momentum, explanation dia lebih kurang sama, cuma korang tukar perkataan yang sesuai. Okey, yang pertama kat sini dia kata kita ada satu jet engine. So jet engine ni, dia punya work function dia, operational dia punya working principle dia adalah udara masuk. Kan? So bila udara masuk, udara disedut masuk, ada kipas sebagai ni, dekat ruang pembakaran ni dia akan bercampur dengan bahan api. So udara campur dengan bahan api, so mestilah terbakar. Sebab tu benda tu berlaku dalam combustion chamber ataupun ruang pembakaran ni. So bila terbakar, apa yang berlaku? Hot gas terhasil ke belakang. Dia akan lalu ke nozzle ni lah. So soalan kata terangkan macam mana tapi dalam konteks prinsip keabadian momentum. Okey, so sekarang ni ceritanya adalah macam ni. Okey, ini adalah poin yang korang boleh tulis. Okey, pertama sekali cikgu nak bagi tahu ni kira macam bukanlah skrip tapi guideline yang korang boleh guna. Nombor 1, okey, kita identify objek yang ada dalam situasi tu. Okey, objek tu kita identify dulu. So dalam situasi ni kita ada 2. Satu enjin tu sendiri, satu lagi gas panas. Kan kita ada 2. Kita ada enjin tu sendiri dan juga gas panas. Jadi sekarang ni antara 2 tu siapa yang hasilkan momentum dulu? Maksudnya siapa yang start dulu? Okey, siapa yang start gerak dulu? Adakah gas panas ataupun uh, jet engine atau kapal terbang tu sendiri? Mestilah gas panas dulu kan? So kita explain pasal momentum pertama tu. Maksudnya pembakaran udara dan bahan api akan menghasilkan exhaust. Combustion of air and fuel in combustion chamber akan produce exhaust. So itu yang berlaku dulu. Dia dulu yang hasilkan momentum. Okay. So again, objek ada 2. So dalam kes ni kita ada plane tu sendiri dan juga gas panas tu. Jadi kita explain pasal siapa yang hasilkan momentum in the first place. So exhaust tadi tu ditolak keluar dengan hal laju yang sangat tinggi, menghasilkan momentum besar ke belakang. Okay, so cerita pasal objek tu punya momentum. Lepas tu, cakap pasal prinsip keabadian momentum. Dalam kes ni, korang je sebut dia punya cerita. Maksudnya dia punya definisi. Jumlah sebelum dan selepas adalah malah. Okay. Yang ketiga, cerita pasal apa kesan dia. Okay, dia macam ni tau. Kalaulah siapa benda ni, mula-mula dia tak gerak kan. So, bila dia tak gerak, mula-mula dia adalah kosong lah. Maksudnya momentum dia mula-mula adalah kosong. So, kita tahu kalau dah sebelum kosong, selepas kan adalah kosong. Tapi masalahnya sekarang ni, exhaust tadi dah hasilkan momentum. Okay, so macam mana dia boleh jadi kosong lagi? Okay, maksudnya sekarang ni sebelum kita tahu kosong, selepas pun kita tahu, oh sepatutnya kosong lah kan sebab prinsip kepada momentum. Tapi masalahnya gas panas, dia bergerak, maksudnya dia ada momentum. Tiba-tiba benda ni ada momentum. Contoh 300. Katakanlah momentum dia 300. Tapi total still kosong. Jadi katakanlah momentum yang lagi satu ni adalah X. So, X tambah dengan 300, hasil kita still kosong. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab X adalah negatif 300. So, apa maksud negatif 300 ni? Maksudnya sekarang ni, dia menghasilkan momentum yang mana magnitude dia sama. Sebab tu still 300. Tapi arah dia bertentangan. Maksudnya dia 300 tapi arah kiri. Dari mana kita tahu dia arah kiri? Sebab negatif tu. Okay, jadi satu lagi momentum dengan magnitude yang sama which is 300 dan arah bertentangan sebab tu kita ada negatif dihasilkan menyebabkan kapal terbang ditolak ke belakang. Okay, so poin pertama tadi cakap pasal objek tu dan juga momentum pertama yang dihasilkan. Lepas tu mention pasal prinsip keabadian momentum. Lepas tu cakap pasal macam mana apa jadi dekat objek yang kedua. Maksudnya sebut pasal objek kedua tu mempunyai momentum di mana magnitude dia sama tapi arah adalah berlawanan. Okay, so kita try tengok contoh yang kedua lah. So contoh yang kedua ni kalau kita tengok dekat sini kita ada seekor katak dan juga daun. So dia kata bila katak tu ke depan, daun tu bergerak.
Okay, so soalan pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan momentum? So kita tahulah momentum adalah hasil darab jisim dan halaju. Okay, berdasarkan konsep momentum, terangkan bagaimana katak daun teratai itu bergerak ke belakang bila katak melompat ke depan. Okay, so cara nak explain benda ni, cara nak explain dia adalah macam tadilah. Pertama, identify dulu dua objek yang ada. So dalam kes ni, dua objek tu adalah katak dan daun. Dua katak dan daun. Jadi sekarang ni, siapa dulu yang hasilkan momentum? Siapa yang gerak dulu? Daun ke katak? Mestilah katak kan? So katak melompat ke depan. So bila dia melompat ke depan, dia ada satu halaju. Dan disebabkan dia ada M, jadi katak ni ada M dan katak ni ada V, dia ada momentum lah. Kan? So kalau dah ada momentum, kita mention lah pasal prinsip kebadan momentum. Sebelum dan selepas adalah sifar. So mula-mula katak dan daun adalah sifar momentum dia. Tapi sekarang ni, daun dan katak, walaupun katak tu bergerak, okay, walaupun katak tu bergerak, still daun tu ada momentum. Okay, so katakanlah katak ni momentum dia adalah 200. Okay, so 200. Jadi macam mana boleh dapat kosong? Sebab 200 tambah dengan something, X lah dapat kosong. So X adalah negatif 200. Jadi daripada negatif 200 kita nampak, oh nombor dia sama. So magnitude dia sama. Tapi kenapa negatif? Sebab arah dia bertentangan. Okay, so kita ada dua objek tadi, katak dan daun. So katak dah hasilkan momentum. Jadi satu lagi momentum akan terhasil ke atas daun. Jadi daun akan bergerak dengan magnitude yang sama tapi arah yang bertentangan in terms of dia punya momentum. So daun bergerak ke belakang. Okay, jadi itu adalah cara kita boleh terangkan berkenaan dengan prinsip kebadan momentum. So benda ni applicable untuk contoh jet, lepas tu roket. Oh, even ada pernah keluar, okay, sotong dan daun, sotong dan dakwat. Okay, dakwat keluar ke belakang, sotong ke depan. Lepas tu satu lagi, pernah keluar soalan pasal ada budak ni dekat atas skateboard. Wow, macam tu skateboard kita, okay. Dia atas skateboard, so bila budak tu melompat ke depan, skateboard akan ke belakang. Lepas tu dia suruh explain kenapa. So sama je lah, cuma janganlah cakap pasal katak dah, jangan cakap pasal daun. Cakaplah pasal budak tu dan cakap pasal skateboard dia. So ini adalah penerangan berkenaan dengan prinsip keabadian momentum. So untuk video seterusnya, kita akan tengok sikit pasal subtopik yang seterusnya iaitu daya. Okay, terima kasih.